Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pagi ni dapat bersama-sama dalam sesi perkongsian berkenaan dengan tajuk yang diberikan oleh pihak bahagian sumber manusia adalah berkenaan dengan pengurusan acara sukan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sahabat yang saya kasihi sekalian, nama saya Wan Ahmad Khairul bin Wan Ahmad Najib dan bersama saya adalah Puan Nur Yohanis binti Mak Yusof, pegawai sukan di Pusat Sukan UMK. Jadi sebelum saya teruskan, mungkinlah sedikit sesi kata ta'aruf kita bersama pada pagi ini. Jadi saya serahkan kepada Yohanis lah untuk cerita sikit berkenaan dengan latar belakang dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan UMK. Nama saya Nur Yohanis binti Mak Yusof. Bertugas sebagai pegawai belia sukan kanan di UMK Bacok. Telah bertugas di UMK selama hampir 11 tahun. Dan penempatan saya di UMK Bacok, dan saya silakan kembali kepada Cik Wana untuk sesi perkenalan. Okey, terima kasih kepada Puan Yohanis berkenaan sedikit pengenalan untuk beliau. Beliau akan bersama-sama saya sepanjang tempoh yang diberikan lebih kurang 2 jam, insya-Allah kita cuba penuhi. Dan sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak bahagian sumber manusia kerana memberi kami peluang untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan pengurusan acara. Jadi pengurusan acara pagi ini yang akan kami bentangkan, sesi perkongsian ini adalah secara aplikasinya di Malaysia, khususnya di peringkat universiti. Itu kita punya matlamat kita. Maknanya kita mungkin setengah-setengah tajuk tu mungkin kita akan pergi kepada skop ruang yang lebih jauh, tapi kita lebih spesifik kepada di persekitaran berkenaan dengan UMK dan juga di peringkat universiti khususnya. Jadi saya teruskan dengan slide yang pertama. Okey. Tajuk sesi perkongsian kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan pengurusan acara oleh saya Wan Ahmad Khairul bin Wan Ahmad Najib bersama dengan Puan Nur Yohanis binti Mak Yusof. Hari ini kita 31 Januari 2020. Jadi untuk intro ataupun pengenalan berkenaan dengan pengurusan acara sukan ni, bagi kami di sini, saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan definisi, iaitu melalui 3 peringkat, iaitu sukan, definisi berkenaan dengan sukan, definisi berkenaan dengan pengurusan sukan, dan juga definisi berkenaan dengan pengurusan acara sukan. Semuanya di belakang tu semuanya adalah sukan, tetapi mempunyai peranan yang berbeza. Jadi ini adalah asas untuk kita tahu apa itu sebenarnya bersukan. Apa itu sukan? Sebenarnya semua orang bersukan, tetapi mungkin pemahamannya berbeza. Jadi definisi pada yang kami akan bentangkan ini adalah mungkin secara tak langsung membantu saudara-saudari atau tuan-puan sahabat semua untuk memahami apa itu definisi sukan, pengurusan sukan dan juga pengurusan acara sukan. Jadi seperti yang saya maksud, kita pergi kepada definisi sukan. Definisi sukan ini adalah aktiviti yang dimainkan secara pertandingan atau kerjasama dalam bentuk permainan. Itu definisi berkenaan dengan sukan. Mungkin untuk makluman, definisi sukan ni banyak ni kalau kita baca dari beberapa siri buku, dia pelbagai definisi yang kita boleh buat. Sebab sukan ni adalah multifunction. Jadi apa yang saya ambil ini adalah aktiviti yang dimainkan secara pertandingan atau kerjasama dalam bentuk permainan adalah ringkasan, orang kata ringkasan daripada pelbagai gabungan, iaitu berkenaan dengan main, permainan, peraturan dan juga pertandingan. Jadi kita sekalikan dan dia wujudlah sebagai satu definisi dia, iaitu aktiviti yang dimainkan secara pertandingan atau kerjasama dalam bentuk permainan. Itu untuk definisi sukan. Dan seterusnya berkenaan dengan pengurusan sukan. Pengurusan sukan ni dia mungkin agak detail sebab dia melibatkan pengurusan sukan. Jadi pengurusan sukan ni boleh didefinisikan sebagai
aktiviti yang berkaitan dengan mengkoordinasikan sumber manusia dan bahan yang terhad, teknologi yang bersesuaian serta situasi luar jangka bagi menghasilkan perkhidmatan yang sukan yang berkesan. Jadi kalau pada sahabat-sahabat kita yang biasanya pernah membantu pihak pengurusan pusat sukan ataupun jabatan masing-masing dalam menguruskan acara sukan, mungkin dia akan faham sedikit berkenaan dengan definisi ini, iaitu aktiviti yang berkaitan, saya ulang balik aktiviti yang berkaitan dengan mengkoordinasikan sumber manusia dan bahan yang terhad, teknologi yang bersesuaian serta situasi luar jangka bagi menghasilkan perkhidmatan sukan yang berkesan. Dia tak ada. Pelangannya tak lagi dia, bukannya dia pergi pelangan kat sini. Dia pelangan bodoh. Okey, sekejap ya, kita ada selingan tadi. Saya mohon maaf. Okey. Okey, untuk maklumat, pengurusan acara sukan ni, kalau kita seperti yang kita maklum, kita ada 4 fungsi utama dalam pengurusan sukan ni. Saya cerita secara pintah lalu ya berkenaan dengan fungsi pengurusan sukan ni. Dia ada 4 fungsi berkenaan dengan pengurusan sukan ni. Yang pertama, dia ada merancang. Yang kedua, mengelola ataupun mengorganisasi. Yang ketiga, pengarahan. Dan yang keempat adalah mengawal ataupun memimpin. Dia ada beberapa perkataan-perkataan, tapi itu antara 4 fungsi utama dalam pengurusan sukan. Yang saya tak akan detailkan berkenaan dengan fungsi itu, sebab nanti itu mungkin kena pergi ke satu tajuk yang lain sebab dia luas. Skop dia sangat luas, tapi cuma yang hari ini kita nak faham dari segi apa itu pengurusan sukan. Dalam pengurusan sukan juga dia terbahagi kepada 5 kemahiran. 5 kemahiran ni yang perlu kita tahu, terutama sekali sebagai pentadbir sukan ataupun orang yang menguruskan sukan, dia mesti tahu berkenaan dengan kemahiran-kemahiran yang dalam pengurusan sukan. Yang pertama, kemahiran yang pertama adalah berkenaan dengan kemahiran dipanggil kemahiran konseptual ataupun kemahiran untuk mengenali fungsi ataupun tahu fungsi antara satu sama lain. Contohnya kalau di peringkat UMK, peranan UMK dengan pusat sukan di UMK, dia kena tahu fungsi dia. Dan dalam pusat sukan itu sendiri ataupun dalam jabatan tersebut, dia kena tahu bagaimana fungsi setiap section-section untuk bergerak antara satu sama lain. Contohnya kalau kita menyertai kejohanan sukan masum ataupun sukan start, kita perlu mengadakan majlis penyerah bendera, yang mana dalam proses untuk membuat majlis penyerah bendera itu melibatkan section-section yang berkenaan. Untuk penyediaan atlet, di bawah section penyediaan atlet, untuk bahagian promosi semua di bawah bahagian promosi untuk menyediakan ataupun melaksanakan dari segi tadilah dia panggil majlis penyerahan bendera tadi. Maknanya dia melibatkan fungsi-fungsi antara satu sama. Ini penting Kalau kita tidak faham, that's why kita ada sedikit pertindihan dari segi kekangan tugasan yang diberi. Kalau tidak, dia akan jadi susah kita melaksanakan kerja. Seterusnya adalah berkenaan dengan kemahiran kemanusiaan. Kita sebagai manusia ni, kita perlu ada kemahiran kemanusiaan. Sebenarnya kita bekerja dengan manusia. Kita bekerja dengan manusia, kita kena tahu fungsi dan juga peranan ahli dalam kumpulan. Dan kita dalam kumpulan yang hendak kita pimpin. Okey, bila kita nak memimpin ni, kita kena tahulah bagaimana cara dan juga kaedah untuk kita memimpin. Dari segi itu kita kena cuba memahami keadaan ataupun tugas-tugas yang diberikan supaya kerja dalam konteks kemanusiaan tu kita tidak lagi lah. Maknanya dia ada situasi win-win situation. Maknanya kekangan dari masa kerja yang kita laksanakan tu, dia ada situasi win-win situation. Ini untuk orang kata dari segi dari segi perkhidmatan sukan yang kita nak bagi itu, dia akan lebih berkesan lah. Termasuk sekali kita kena ada satu dari segi kemahiran komunikasi lah. Itu yang sangat penting. Okey, seterusnya adalah kemahiran komunikasi yang ketiga. Kemahiran komunikasi ini sangat penting. Maksud dia macam inilah, kemahiran komunikasi ini sebagai pentadbir sukan, sebagai pengurus pasukan ataupun sebagai ketua, kita perlu menyampaikan arahan dengan jelas dan tepat bagi menghasilkan sesuatu bagi menjayakan sesuatu program ataupun acara yang kita hendak laksanakan. Itu penting. Maknanya kalau komunikasi itu kita di peringkat awal pun kita tidak bagi arahan jelas, ini menyebabkan staf di bawah kita tu dia akan
dia sukar untuk melaksanakan tugasan kerana tidak ada satu arahan yang jelas. Dalam pengurusan sukan, bila melibatkan pengurusan sukan acara ni, dia memang dah ada dari segi peraturan, syarat-syarat tu memang dah ada, tapi kita kena jelaskan bagi memudahkan proses pelaksanaan sukan tersebut. Seterusnya adalah dari segi berkenaan dengan dari segi kemahiran membuat keputusan lah. Ini sangat penting. Setiap keputusan yang dibuat oleh ketua, dia akan memberi implikasi implikasi yang besar terhadap sesuatu pelaksanaan acara sukan yang kita anjurkan ataupun kita adakan. Itu sangat penting. Dan yang last sekali iaitu berkenaan dengan kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal ni sangat penting dan setiap penganjur perlu memahami atau perlu ada pakar dalam kemahiran teknikal ni. Contohnya kalau tak silap saya lah, pada masa kini mungkin Pusat Sukan telah menetapkan bahawa setiap pegawai staf yang berada dalam pusat sukan tu menjadi penyelaras beberapa permainan. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa mereka ni bila kita melaksanakan kejohanan ataupun acara, dia orang faham dari segi peraturan, syarat-syarat dan tahu bagaimana mengendalikan ataupun melaksanakan peraturan dan syarat-syarat tersebut berserta dengan dari segi konsep penjadualan untuk dia orang laksanakan sukan. Itu penting. Itu kenapa rasional kalau kita perasan setiap pegawai itu dia kena menyelaras beberapa acara sukan, walaupun mungkin dia expert dalam bola, tetapi dia kena juga tahu berkenaan dengan bola jaring ataupun bola tampar ataupun bola balik. Dia tak semestinya, sebab tu kita tetapkan beberapa pegawai tu dia kena selaraskan untuk untuk menyelaraskan setiap sukan yang diberikan lah. Itu maksudnya. Okey, itu berkenaan dengan pengurusan sukan. Jadi itu secara jelas. Kalau nak detail dia panjang, tapi saya cuba ringkaskan. Tapi sebelum tu kita mungkin dari segi penyampaian ni mungkin ada kurang jelas ataupun kurang tepat. Mungkin kalau ada tuan-tuan dan puan sahabat semua yang boleh sharing, koordinasi, mungkin ada yang lebih tepat daripada apa yang kami di sini utarakan, mungkin boleh kita bincang, sebab ini adalah sesi perkongsian. Bagi saya tidak ada masalah, mungkin sharing tu penting. Ini apa yang kami tahulah berkenaan dengan pengurusan sukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengurusan acara sukan. Pengurusan acara sukan ni adalah melibatkan perhimpunan individu untuk sebarang perayaan, pendidikan, pemasaran dan pertemuan semula ataupun ukhuwah yang diasaskan melalui perkhidmatan dan program sukan. Ini yang dimasukkan pengurusan acara sukan. Kalau kita tengok satu dua dia berbeza dia punya maksud dia. Dan pengurusan sukan pula dia melibatkan perhimpunan individu untuk sebarang perayaan, pendidikan, pemasaran dan pertemuan semula ataupun dalam kurungan ukhuwah yang diasaskan melalui perkhidmatan. Okey, melibatkan perhimpunan individu ni maknanya kita ramai-ramai lah pergi dalam sebuah perayaan. Contohnya dalam perayaan tu kita ada pesta, kita ada pameran dan kita ada aktiviti sosial yang berasaskan kepada sukan. Okey, itu perayaan. Kadang-kadang perayaan tu kita buat bila ada satu perayaan kita selitkan juga beberapa acara sukan untuk kita berhimpun antara satu sama lain di kalangan individu. Begitu juga dengan pendidikan. Dalam pendidikan ni dia untuk mesyuarat, untuk latihan dan untuk hiburan. Jadi di pendidikan ni kalau dalam konteks universiti memang kita akuilah, memang kita ada sukan sukan staff, sukan masum. Maknanya itu adalah proses untuk melibatkan perhimpunan individu dan untuk membentuk satu ukhuwah di kalangan antara satu sama semua di peringkat universiti. Kalau di peringkat jabatan lah. Itu bergantung kepada level pendidikan masing-masing. Okey, seterusnya berkenaan dengan pemasaran. Pemasaran ni dia melibatkan dua. Satu melibatkan kita macam konteks visibility lah, pemasaran untuk UMK. Maknanya bila kita buat satu kejohanan penganjuran, pemasaran tu lebih kepada contoh kita menganjurkan kejohanan squash terbuka UMK. Contoh dia. Jadi itu adalah satu pemasaran untuk UMK. Maknanya untuk orang kenal UMK. Dan dari satu sudut adalah untuk penajaan. Maksudnya contohnya Nike ataupun Adidas
nak dapatkan sponsor, dia bersama dengan pihak UMK untuk menganjurkan satu kejohanan tadi lah, macam sports. Itu dimaksud dengan pemasaran. Maknanya dia ada pro and con. Dari segi juga, dari segi pengaruh politik pun ada juga. Dari segi pengaruh politik untuk orang kata apa untuk pembentukan dipanggil untuk mempengaruhi antara satu sama lain itu untuk menjadi satu badan yang kuat. Okey, dan seterusnya pertemuan semula ataupun ukhuwah. Sebenarnya ini lebih kepada persahabatan. Selama ni kalau kita mungkin duduk di UMK, bila kita buat kejohanan sukan, kita boleh jumpalah sahabat-sahabat daripada UKM, UPM, USM, UM, UGM. Itu adalah salah satu. Sebab itu saya cerita dari segi konteks universiti lah. Ini penting. Yang diasaskan melalui perkhidmatan dan program sukan. Okey, setakat ni ada pertanyaan tak berkenaan dengan 3 definisi ni? Kalau ada, sebelum saya teruskan. Ataupun mungkin saya teruskan, mungkin lepas ni kita boleh share lah apa-apa pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan sahabat sekalian. Okey, next. Okey, kenapa kita libatkan diri dalam sukan? Saya listkan sebanyak 6 perkara kenapa kita libatkan diri dalam sukan. Yang pertama berkenaan dengan budaya lah. Ia berkaitan dengan kepercayaan, unsur-unsur kepercayaan, dan satu lagi adalah unsur-unsur anutan keagamaan. Ini zaman dulu. Kalau zaman dulu contohnya biasanya sukan-sukan yang kita tahu adalah sukan memanah dan juga sukan berkuda. Ini dia berkonsepkan unsur kepercayaan dengan keagamaan. Dan sampai sekarang pun kita percaya memang ada memanah. Di UMK pun ada memanah, dan sekarang ni pun kuda pun kita dah penerapan kuda adalah kita dah terapkan. Maknanya ini sukan yang dulu, dia daripada dulu sehingga sekarang. Dan seterusnya, kalau melibatkan negara-negara yang maju, kalau di dalam konteks Malaysia, dia tak semua negeri yang ada di Malaysia ni membudayakan sukan dalam masyarakat. Mungkin kalau kita berada di bandar-bandar besar ataupun di negeri besar seperti di Kuala Lumpur ke Putrajaya, di Johor ataupun di Penang ataupun beberapa ini, mungkin dia dah membudayakan sukan dalam masyarakat. Tapi di luar negara macam US, di UK, selepas dia bekerja pukul 5, pukul 5.30 dia orang dah berada di lapangan masing-masing untuk beriadah. Dia membudayakan sukan itu dalam masyarakat. Kalau dekat Kelantan ni, kalau dari segi Kelantan sekarang ni, kalau saya selalu jogging di di Taman Tengku Anis, dia hanya tempat-tempat tertentu sahaja yang orang kata mewujudkan membudayakan sukan itu dalam masyarakat. Tapi insya-Allah lah lepas ni mungkin dalam UMK sendiri tu ada perancangan peringkat sukan, dan dengan sokongan daripada pihak pengusaha universiti, mungkin kita akan teruskan dengan membudayakan sukan dalam universiti pula. Universiti pun adalah satu kelompok masyarakat, insya-Allah, untuk mewujudkan budaya yang sihat. Okey. Dan seterusnya, yang kedua adalah berkenaan dengan sosial, iaitu dari segi aspek pergaulan dan interaksi. Seperti yang kita maklumlah, manusia ni dia tak boleh bekerja bersendirian, dan dia mesti bergaul. Bila dia ada pergaulan, bila dia ada interaksi antara satu sama lain, keadaan ini dia akan merasakan kekuatan dia tu lebih tinggi lah dalam buat sesuatu pelaksanaan tugasan ataupun beriadah. Ini perlu, sukan ni merupakan satu platform untuk bergaul dan juga berinteraksi antara satu sama lain. Di samping itu juga diselitkan juga dalam sukan ni adalah unsur-unsur seperti keyakinan, keberanian, persahabatan, kemenangan dan juga kekalahan. Ini adalah ada yang dalam ini apa yang ada dalam sukan. Dia sedikit banyak membantu kita untuk meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan keberanian diri dalam menghadapi cabaran. Mengeratkan dari segi persahabatan, dan juga menunjukkan kemenangan dan kekalahan ni biasanya dia berkonsepkan dari segi pertandingan. Tapi itulah apa yang ada dalam sukan. Dan bila ada kemenangan, ada yang di pengalaman kemenangan macam mana, pengalaman kekalahan macam mana, dari segi kita nak mengatasi kita punya emosi kita dalam menangani masalah-masalah tersebut. Sebab benda-benda ni kita kena hadapi dalam kehidupan kita seharian. Ini sukan banyak membantu. Seterusnya adalah yang ketiga adalah berkenaan dengan visibility. Ini pada masa sekarang ni semua visibility.
semua nak visibility, semua nak suruh orang kenal, sama ada bersifat individu ataupun bersifat berkumpulan, semua nak untuk mudah dilihat atau dikenali. Bagi saya di UMK bukan setakat sukan saja, perkara-perkara lain pun memang telah pun di-highlightkan UMK di peringkat yang lebih tinggi, sama ada di peringkat di peringkat daerah, di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Contohnya melalui penganjuran acara-acara sukan. Sebelum ni saya yakinlah UMK pun dalam acara sukan telah pun buat beberapa kerjasama dengan pihak-pihak luar termasuk sekolah di sekitaran Bacok dan Kota Baru, melibatkan dengan majlis sukan negeri, melibatkan majlis sukan. Benda ni yang kita telah buat. Dan UMK pun telah pun menganjurkan beberapa siri-siri kejohanan sukan yang melibatkan semua pihak. Jadi ini memudahkan ataupun menampakkan UMK ini dah visibility, mudah dilihat atau dikenali. Sepanjang hampir 14 tahun dah kewujudan UMK ini memang orang dah kenal UMK, insya-Allah. Dan setahu juga yang peranan kepada penaja ataupun pengasas, orang kata yang mengendalikan program tersebut. Dalam masa yang sama, pada tadilah dia tu ilmuwan lah, at least dia mudah dikenali. Maknanya apa-apa hal yang berkaitan, contohnya sponsorship ni, penajaan ni dia suka lah bila visibility. Dia nampak benda ni dah grow up dan dia akan rasa wah, di platform dah ramai orang mau beli dia punya produk-produk dia melalui gabungan untuk penganjuran sukan. Itu dari segi konteks sukan saya tengok. Kalau dari segi konteks research yang lain-lain, dia kaedah yang sama tapi mungkin kaedah yang cara yang berlainan lah, mungkin dari kaedah, kalau sukan kaedah sukan lah. Okey, seterusnya berkenaan dengan kecergasan dan kecerdasan. Okey, kecergasan dan kecerdasan ini dia melibatkan perang hipokinetik. Hipokinetik ni dia merupakan antara penyakit lah, dipanggil gerak selu ataupun tidak aktif, dipanggil hipokinetik ni. Bila hipokinetik ni dia tak nak lah, kalau zaman sekarang ni semua orang ada gadget, semua orang ada handphone, lagilah orang kata mengundang berbagai masalah penyakit kronik termasuklah penyakit hipokinetik ni. Sebagai contohnya penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, obesity. Ini adalah jenis penyakit hipokinetik. Kalau boleh kita elakkanlah pada masa sekarang ni. Dunia masa semakin pendek, jadi kesihatan kita perlu kena jaga. Kecergasan kita kena sentiasa upgrade lah, sebab bagi memudahkan, sebab tekanan kerja sekarang mungkin berbeza pada zaman dulu dengan pelbagai cabaran persaingan, dengan keadaan situasi semasa globalnya, ia akan memudahkan kepada penyakit hipokinetik ni. Pihak kerajaan Malaysia bermula pada tahun 1983 lagi telah pun melaungkan slogan Malaysia Cergas. Ingat pada tahun 1983, masa tu saya baru tadika, kalau tak silap saya tadika lagi pada masa tu. Maknanya kerajaan telah melaungkan untuk memerangi hipokinetik ni. Maknanya benda ni bukan masa sekarang, dulu pun memang dah ada. Dia dilaungkan Malaysia Cergas pada masa tu, bermula pada, kalau tak silap saya, bermula pada tahun 1983. Jadi ini adalah satu kempen yang dilaksanakan oleh kerajaan pada masa tu sehingga sekarang lah, untuk memerangi perang hipokinetik ni. Cabaran dia lebih hebat sebab kita dah ada gadget. Jadi semua duduk atas kursi tengok handphone. Sekarang ni buat duit pun handphone juga. Okey. Itu berkenaan dengan kecergasan. Okey, seterusnya berkenaan yang kelima, iaitu berkenaan dengan keseronokan, iaitu mewujudkan suasana yang keceriaan dan gembira lah. Sebagai kita, contohnya lah, kalau saya ni pemain badminton, mungkin ada setengah sahabat-sahabat tu yang pemain bola, pemain pingpong, pemain volleyball. Mungkin bila kita berada di dalam gelanggang, kita merasa seronok bila kita mendengar sorakan, tepukan dan juga pujian daripada penyokong. Jadi kita punya stres, apa keseronokan tu kita ada. Jadi kita merasa wah, best situasi ni. Bila kita menang ke, dari segi sorakan, tepukan dengan pujian tu memang ada, itu yang kita merasakan dia wujud satu keceriaan dan gembira. Ini untuk keseronokan. Tapi setengah-setengah tu dia buat aktiviti sukan ni, contohnya berbasikal hanya untuk seronok-seronok. Maknanya bila dia bersama tu, dia akan rasa satu keseronokan dengan dia create lah sesuatu aktiviti semasa dia berbasikal tu untuk mewujudkan suasana keceriaan dan gembira. Itu antara salah satulah
mewujudkan segi keseronokan. Dia seronok. Bagi saya, sepanjang perlibatan saya dalam sukan ni memang seronok lah. Dia seronok dari segi sebab pertama kita ramai kawan, yang kedua kita rasa keyakinan diri kita ni, walaupun kita ada kalah, ada menang, tapi keceriaan tu wujud sebab kita merasakan sesuatu yang kelainan dalam kita punya hidup. Itu sangat penting lah, keseronokan. Mungkin yang sedih-sedih tu, yang sahabat-sahabat yang ada kat luar sedih tu, kalau yang ada yang sedih tu, boleh aku start bersukan. Okay, at least sukan bersikal ke, sukan-sukan yang boleh. Kalau dekat dia Putrajaya, dia buat satu sukan yang mungkin orang tak perasan. Sukan dipanggil sukan jalan. Dia hanya berjalan sahaja. Okay, sukan ni memang seronok. Dia berjalan dalam kelompok ramai-ramai. Ada yang start pukul 12 tengah hari sampai 12 malam dan dia ada platform untuk berhenti semayang semua sekali. Itu yang berlaku di Putrajaya. Tempat lain rasa belum ada lagi. Dia jalan je, dia walk sekeliling Putrajaya tu. Tapi mungkin lah lepas ni UMK kalau nak buat pun. Ini cadangan lah. Mungkin mana tahu kita perlu sokongan semua pihak. Okay. Mungkin lepas ni lah, insyaAllah kita doakan supaya COVID ni akan berakhir dengan keadaan segera bagi mewujudkan kita punya situasi yang sebelum ni, insyaAllah. Dan seterusnya berkenaan dengan iaitu kenapa kita libatkan diri dalam sukan adalah disebabkan oleh katarsis. Katarsis ni merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Dia bermaksud penyucian. Penyucian ataupun penyembuhan. Berkelibatkan emosi, tekanan, kehampaan. Dia macam kita nak release lah, kita nak keluarkan lah. Contohnya kalau sahabat-sahabat semua marah dekat bos tu pun, marah dekat bos lah. Contohnya marah dekat bos sebab bagi kerja terlalu banyak ataupun tak bagi kerja. Itu mungkin ikut masing-masing lah. Ikut masing-masing. Jadi menyebabkan kita ni rasa katarsis. Jadi kita rasa apa ni, bukan katarsis lah, maksudnya kita rasa tak puas hati ataupun marah yang meluap-luap ni panggil, itu tak, orang kata jadi kita nak riliskan benda tu adalah melalui bersukan. Untuk kita gunakan satu kaedah bersukan ni untuk kita lepaskan geram dia. Contohnya lah, kalau mungkin saya lepaskan geram melalui smash saya masa saya main badminton. Bila saya teringat dekat sapu-sapu tu, saya smash tu, saya release semua. Bila saya pergi jogging, saya akan release semua apa-apa yang saya rasa, kemarahan saya ataupun emosi, kehampaan saya tu, saya lepaskan. Sebab bila kita lepaskan dengan kaedah sukan ni, dia dari segi hubungan kita dengan pihak di tempat kerja pun dia tidak berlarutan dan mungkin dapat dielakkan. Terutama sekali kita dengan ketua kita, dengan staf kita ataupun staf bawah kita. Itu yang penting. Janganlah kita pula bila kita tak puas hati dengan bos ni, kita pergi buat konspirasi. Itu tak bagus lah. Itu satu benda yang orang kata satu benda yang negatif. Sebab dalam sukan ni penerapan dia adalah jelas. Dia lebih kepada ukhuwah ataupun untuk memupuk satu kerjasama yang erat. Ni antara contoh. Ni kalau dalam konteks kaunseling memang dia ada lah perkataan katarsis ni. Mungkin sahabat daripada kaunseling mungkin ada, mungkin boleh share lah berkaitan dengan katarsis ni. Okay, itu kenapa kita libatkan diri dalam sukan. Mungkin ada banyak lagi kenapa kita libatkan diri sukan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pun sahabat semua mungkin tahu kenapa tuan bermain sukan berkenaan. Mungkin sebab minat kita ataupun mungkin itu adalah satu cara lah untuk kita libatkan diri dalam sukan. Jadi sukan ni banyak benda yang positif, banyak benda yang negatif. Kecuali kita tu dah ada, orang kata, na'udzubillah lah, kita minta jauh lah. Mungkin kita dah ada penyakit-penyakit tu, kita gunakan exercise yang sesuai dengan kemampuan kita. Okey, itu kenapa kita libatkan diri dalam sukan. Okey, sahabat semua mungkin ada pertanyaan setakat ni? Banyak ni. Walaupun saya ringkaskan benda ni mungkin banyaklah. Dan saya percayalah semua faham sebab sukan ni semua orang bersukan. Jadi saya teruskan dengan klasifikasi sukan. Okey, klasifikasi sukan ni melibatkan dua, iaitu sukan kompetitif ataupun sukan prestasi tinggi. Sebelum ni kita mendengar sukan prestasi tinggi. Prestasi tinggi adalah sukan kompetitif. Yang mana ciri-ciri dia adalah dianjurkan dengan tersusun dan teratur, mempunyai peraturan dan undang-undang permainan, berunsurkan pertandingan iaitu ada pemenang dan melibatkan kemahiran psikomotor, strategi dan juga nasib. Psikomotor ni lebih kemahiran lah. Contohnya kemahiran menendang, kemahiran membuat pukulan-pukulan mengikut sukan masing-masing dan juga dia mesti ada strategi.
dan juga nasib. Nasib ada nasib lah, bukan nasib. Nasib ni dia konteks luar, bukan nasib tenung nasib tu. Ini nasib ni mungkin kita bermain golden goal untuk minit-minit terakhir, itu adalah nasib lah. Dia bukan tenung nasib tenung nasib tak boleh itu tak boleh. Okey, seterusnya melibatkan keperluan fizikal, psikomotor dan juga perancangan yang betul. Ini lebih kepada latihan. Maknanya latihan kita dari segi physically, dari segi kemahiran kita, iaitu psikomotor dan juga perancangan yang teratur, dari segi jadual latihan yang kita buat ataupun latihan perancangan pertandingan yang teratur. Ini adalah sukan kompetitif. Contoh sukan kompetitif di Malaysia ni dia tak banyak. Sukan prestasi tinggi ni, iaitu dia ada sukan memanah, antaranya lah sukan memanah dan juga sukan renang. Selain daripada sukan renang tu dia ada sukan badminton dan juga dia ada hoki dan juga gimnastik. Ini adalah kalau setengah orang tu dipanggil podium sport. Mana sukan-sukan yang boleh mendatangkan pingat kepada negara kita. Dan itu adalah sukan kompetitif, sukan prestasi tinggi lah. Kadang-kadang orang sebut sukan prestasi tinggi kita tahu, tapi dari segi konteks sukan dia panggil sukan kompetitif. Okey, seterusnya yang kedua adalah berkenaan dengan sukan tidak kompetitif, ataupun kita panggil dia sukan untuk semua ataupun sukan massa. Okey, sukan tidak kompetitif dan sukan untuk ataupun sukan untuk semua ni dia tiada unsur pertandingan. Maknanya kita boleh buat suka-suka je lah. Yang kedua, memberi peluang kepada masyarakat melibatkan aktiviti fizikal yang sehat. Yang ketiga, mementingkan kecergasan yang minimum. Macam tadilah bila saya cerita kecergasan yang minimum. Maksudnya kalau kita rasa kekuatan kita tu tak boleh, kita mungkin takat ni, jangan paksa. Nanti dia akan efek kepada kita punya kardio. Dan tak sesuai lah, mungkin dia bila kardio ni dia akan efek benda lain. Okey, dia kurang memerlukan kemahiran dan tenaga yang kuat. Dia tak perlu skill macam high level national player ataupun world player, tak perlu. Dan seterusnya boleh bergiat aktif mengikut kemampuan. Jadi biasanya sekarang ni kalau rakyat Malaysia sekarang ni termasuk di Kelantan lah, di UMK pun ada kelab kata cycling, berbasikal dan juga hiking ataupun trekking. Ini adalah bentuk sukan-sukan yang tidak kompetitif ataupun sukan untuk semua. Dia ada banyak lagi untuk saya detailkan dari segi konteks sukan kompetitif, tapi ini adalah yang asas. Sebab kadang-kadang bola pun kita boleh spesifikkan sebagai sukan tidak untuk semua. Itu bergantung kepada jenis ataupun kaedah macam mana kita nak organize sukan tersebut. Itu kita klasifikasikan dua lah dalam untuk klasifikasi sukan, iaitu sukan kompetitif, dalam kurungan sukan prestasi tinggi, ataupun yang kedua adalah sukan tidak kompetitif, iaitu sukan untuk semua ataupun sukan massa. Jadi kalau sebut sukan untuk semua, sukan untuk massa, sukan untuk kompetitif ni adalah sama lah. Okey, kalau perasan sebelum ni masa kita menyertai kejohanan-kejohanan sukan di peringkat universiti, kadang-kadang email yang saya ada tu saya akan letak situ sukan untuk semua. Sebab dari segi konteks sukan di peringkat universiti, sukan masuk ataupun kecuali sukan masuk lah, sukan start, biasa dia berunsurkan sukan untuk semua. Dia ada objektif dia. Maksud saya pergi murnikan dari segi peraturan dan pertandingan sukan staff di peringkat di UTM hari itu, memang ini yang kita terapkan. Maknanya apa matlamat sebenar kita mengadakan kejohanan sukan staff? Dia lebih kepada sukan untuk semua. Okey. Itu adalah untuk klasifikasi sukan. Dan saya teruskanlah seterusnya. Alhamdulillah semua senyap ni kira bagi saya okey lah ni. Cuma saya adu-adukan lah kalau ada perkongsian Saya dengan Puan Yani tunggu ni, kok ada komen, sebab saya rasa mungkin ini sedikit perkongsian yang asas untuk semua lah. Okey. Ada? Okey, next. Okey, kita pergi pada pengurusan acara sukan. Okey, dalam pengurusan acara sukan kita dah pun kenal definisi dia tadi berkenaan dengan acara pengurusan acara sukan. Dan apa yang saya akan ceritakan dua sebelum ni, lepas ni saya akan serah kepada Puan Yohanis untuk ceritakan lebih detail lagi berkenaan dengan pengurusan acara sukan. Apa yang kita perlu tahu sebagai pengurus sukan di semua peringkat pertandingan, kita kena tahu dia ada peringkat-peringkat pertandingan. Yang pertama di peringkat kampung ataupun komuniti perumahan. Kalau peringkat kampung biasanya di kampung-kampung lah.
ataupun di negeri-negeri yang memang banyak kampung, dia memang akan buat di peringkat kampung, ataupun biasanya kalau di komuniti perumahan ni adalah di badan besar ataupun di taman-taman perumahan. Biasanya dia akan bekerja sama dengan jawatan kuasa keselamatan bajang kampung ataupun jawatan kuasa rukun tetangga, apa-apa jawatan yang dipanggil berdasarkan peringkat kampung tersebut. Itu dia peringkat kampung. Ada bukan tak ada. Kadang-kadang dia lebih di kalangan taman-taman tu sendiri pun dia buat. Yang kedua di peringkat kelab, iaitu kelab sukan tempatan. Biasanya kelab sukan tempatan ni diwujud hasil daripada jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta. Tetapi dia entiti sendiri. Cumanya ahli-ahli itu kebanyakannya daripada staf-staf ataupun pegawai yang bekerja dalam agensi berkenaan. Biasanya kelas sukan tempatan ni dia akan bekerjasama dengan Majlis Sukan Negeri untuk menganjurkan siri-siri kejohanan di peringkat kelab. Maknanya dia boleh pergi jauh lagi walaupun dia di peringkat kelab. Sebab penglibatan tu adalah kebanyakannya daripada jabatan-jabatan yang bekerja dalam jabatan yang berkenaan, orang kata dah mewujudkan satu kelab. Okey, seterusnya adalah di peringkat daerah, yang mana Persatuan Sukan Daerah ni menganjurkan kejohanan siri sukan daerah dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri juga. Okey, kalau setingat saya lah, dulu setiap Urustia dia di peringkat SUK dengan kerjasama MSN, dia anjurkan kejohanan di peringkat jajahan dulu. Sekarang ni mungkin lepas ni berdasarkan hasil mesyuarat saya bersama Esko Sukan baru ni, jadi kita akan hidupkan balik dengan kerjasama pelibatan daripada IPT untuk hidupkan balik kejohanan di peringkat daerah. Jadi ini adalah satu-satu kaedah untuk kita wujudkan ukhuwah antara satu sama lain dan juga untuk mencari bakat-bakat barulah yang ada dalam konteks sukan ni. Okey. Seterusnya di peringkat universiti dan jabatan, iaitu melibatkan Majlis Sukan Universiti Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Majlis Sukan Kerajaan Tempatan. Okey, saya tambah satu lah ni di peringkat universiti, sebab kita ada sukan masum, kita ada sukan sukung, okey, dan juga kita ada maksak, dan juga kita ada sukan-sukan di peringkat Kementerian Tinggi, di peringkat MOE. Jadi ini adalah di peringkat universiti jabatan, yang mana semua universiti yang 20, termasuk universiti awam termasuk universiti awam dan juga UA dan juga IPTS. Semuanya kalau universiti ni di peringkat universiti dia di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi kalau di sekolah mungkin dia di bawah Kementerian di peringkat Kementerian Pendidikan lah. Mana-mana ikut agensi masing-masing lah. Itu di peringkat universiti. Alhamdulillah peringkat universiti ni antara sukan yang berprestij setiap kali kita adakan, mana yang melibatkan semua universiti-universiti di Malaysia. Seterusnya adalah di peringkat negeri, iaitu melibatkan Persatuan Sukan Negeri dan juga Majlis Sukan Negeri. Biasanya kita akan adakan kejohanan karnival sukan di peringkat negeri yang melibatkan berbagai, kadang-kadang sampai 26 acara pun ada di peringkat sukan negeri. Okey, contohnya kalau kat Kelantan saya tak pasti, dulu kita pernah juga bersama dengan SUK untuk kita buat kejohanan persahabatan Pak Penjuru, kalau tak silap saya, Pak Penjuru pernah diadakan sekali. Saya harap lepas ni mungkin kita boleh adakan sekali lagi lah. Itu di peringkat ni, Pak Penjuru. Okey, seterusnya adalah di peringkat kebangsaan, iaitu melibatkan Majlis Sukan Negeri dan juga Majlis Sukan Negara. Biasanya kerjasama ini akan mewujudkan biasanya Majlis Sukan Negeri dengan kerjasama Sukan Negara ni, dia akan buat penganjuran kejohanan Tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Ini di peringkat kebangsaan. Itu antara peringkat-peringkat itu pengelolaan di peringkat Tamasya Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Yang sebelum ni diadakan 2 kali setahun, pada sekarang ni telah pun diadakan sekali setahun, dan mungkin dengan keadaan situasi pandemik ni, berdasarkan makluman daripada Majlis Sukan Negeri, kita mungkin akan 2 tahun sekali semula. Maknanya lepas ni 2022 di Johor, lepas tu 2024 di Kuala Lumpur dan Selangor, dan 2026 adalah Kelantan sebagai tuan rumah. Alhamdulillah lah, seperti makluman saya dapat makluman tu bahawa UMK akan terlibat sambunglah masa sesi penganjuran untuk 2026. InsyaAllah semoga kita dapat melaksanakan dengan baik lah. Okey, dan seterusnya adalah di peringkat antarabangsa. Maknanya di Malaysia ni dulu kita pernah mengadakan kejohanan sukan Commonwealth.
Okey, kalau tak silap saya pada tahun 1998, lepas tu kita mengajukan kejohanan Asia pada 2006. Itu adalah di antara peringkat antarabangsa. Maknanya melibatkan Majlis Olimpik Malaysia selaku urustia atau tuan rumah dengan Majlis Sukan Luar Negara. Itu adalah peringkat-peringkat pertandingan dalam pengurusan acara sukan. Benda ni mungkin kita tak perasan lah, tapi saya share ni sebab ini adalah asas kepada pengurusan acara sukan yang perlu kita tahu. Mungkin kita dekat kampung, macam kita kat kampung sendirilah, kadang-kadang kita buat kejohanan persahabatan tu, itu adalah di peringkat kampung tu. Yang kita kadang-kadang kita tak cuma nak kategorikan dia tu, peringkat-peringkat tu kita mungkin tidak perasan. Sebab tu saya susun macam ni sebab kita boleh nampaklah apa itu dia peringkat-peringkat pertandingan yang sebenarnya ada di dalam konteks di Malaysia lah, khususnya. Okey, seterusnya itu yang B. Yang kedua, jenis-jenis pengurusan acara sukan. Dia ada 4. Iaitu pertama mega, iaitu bertaraf dunia, yang mana kejohanan sukan Olimpik, Paralimpik, Commonwealth dan setaraf. Ini mega lah, maknanya penglibatan seluruh dunia. Dan merupakan satu kejohanan yang kalau orang yang dapat masuk dalam kejohanan Olimpik, Paralimpik, Commonwealth ni, dia adalah betul-betul yang terpilih lah. The best from the best di kalangan negara, dan di dunia, dia mempunyai ranking terbaik dunia. Ini bermaksud dia mega, dia besar lah. Okey. Seterusnya dia jenis pengurusan acara seterusnya adalah hormat, iaitu melibatkan ramai orang dan juga dia tidak terkecuali dari segi aspek pelancongan. Sebagai contohnya League Tour di Langkawi dan juga hoki Piala Sultan Azlan Shah. Yang mana dia ni orang kata dia satu sukan yang sangat prestige. Dia melibatkan ramai orang dan menggalakkan sesi pelancongan, maknanya daripada luar tu datang ke Malaysia. Dan diselitkan dengan beberapa sponsor ataupun penaja-penaja yang memang high class untuk mempromotkan dia punya produk masing-masing. Jadi alhamdulillah lah, Malaysia setakat ni masih lagi diberi kepercayaan untuk menganjurkan League Tour di Langkawi walaupun ada pelbagai isu sebelum ni, dan juga hoki Piala Sultan Azlan Shah. Okey, jadi itu berbentuk hormat. Mungkin boleh detailkan sikit lah. Sebab hormat ni kalau setengah orang tu nak bagi kad kepada suami ataupun isteri ataupun pada kekasih ni, dia kad hormat yang istimewa tu yang berbau wangi setengah tu, tapi dalam konteks sukan dia lain pula tapi dia kad ratu lah. Okey, seterusnya adalah major, jenis pengurusan acara peringkat major, iaitu menarik minat orang tempatan dan melibatkan ramai orang serta memberi hasil. Kejohanan badminton terbuka Malaysia, maknanya melalui penjualan tiket dan juga pelibatan daripada orang luar dan juga orang dalam. Itu adalah major. Dan seterusnya adalah minor, iaitu menarik minat masyarakat tempatan sahaja, iaitu bola sepak Piala Malaysia, kejohanan olahraga kebangsaan. Ini antara kejohanan minor, jenis-jenis pengurusan yang peringkat minor. Dia hanya melibatkan dalam Malaysia sahaja. Setakat ni kalau di Malaysia ni, kalau olahraga dengan Malaysia, kita belum lagi mencapai tahap di peringkat dunia, walaupun orang kata kerajaan sentiasa berusaha untuk melahirkan beberapa pemain daripada tempatan untuk ke peringkat ini, tapi masih lagi belum berlaku. Tapi di dalam Malaysia dia merupakan satu orang kata minat tempatan yang amat kuat. Sebab tu sebelum ni kita ada liga rakyat, Piala Rakyat. Sebelum ni itu yang antara satu kaedah lah. Tapi dia dikategorikan jenis pengurusan acara sukan. Pengacuran di peringkat minor. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan secara asasnya pengenalan kepada sukan, pengurusan sukan, pengurusan acara sukan, dan juga jenis klasifikasi dan juga jenis-jenis dan juga kategori ataupun peringkat-peringkat dalam sukan. Lepas ni mungkin saya akan serah kepada Puan Yohanis untuk detailkan macam mana dari segi sistem pertandingan, dari segi jawatan kuasa yang perlu diuruskan untuk untuk buat menguruskan acara sukan ni. So sebelum saya serah kepada Puan Yohanis, mungkinlah mungkin ada sahabat-sahabat mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin pertanyaan lah, kalau ada.
Saya buka ruang lah kepada sesi orang kata bukan Q&A, sisi perkongsian pandangan pendapat lah. Kalau ada yang nak sharing lah. Mungkin apa yang saya sampaikan ni kurang jelas ataupun mungkin ada yang nak faham. Ada tak? Semua senyap ni, risau saya ni. Kalau ada tak apalah, kita boleh share lah. Oh, okey. Kalau tak ada, saya serahkan kepada Puan Yohanis untuk kita teruskan pada slide seterusnya lah. Cumanya sekiranya tuan-tuan dan puan sahabat semua yang dihormati ni, kalau ada cadangan pandangan, bolehlah kita mungkin habis sesi ni, mungkin bila dah nak habis sesi ni, mungkin boleh ajukan soalan pertanyaan kepada kami lah. Okey, saya serahkan kepada Puan Yohanis untuk slide seterusnya. Baik, kita teruskan sesi perkongsian ilmu kita dengan berkenaan dengan sistem pertandingan. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Cik Wan. Panjang lebar dah Cik Wan terangkan tadi. Saya harapkan semua rakan-rakan boleh memahami. Baiklah, sistem pertandingan. Di bahagian saya nanti saya akan ceritakan sistem pertandingan, jawatankuasa pelaksana atau jawatankuasa pengelola, penganjuran sukan dan penyertaan sukan. Baik. Sistem pertandingan dalam pengusahaan acara ni, sistem pertandingan memang sangat penting. Sebabnya sistem ini akan digunakan untuk menentukan juara pasukan yang nak bertanding dan semualah. Dan sistem pertandingan ini terbagi pada dua yang diguna pakai, iaitu sistem liga dan sistem kalah mati. Peraturan-peraturan ini adalah kita ambil daripada Peraturan Am dan Permainan daripada MASUM. MASUM ni adalah Majlis Sukan Universiti Malaysia. Singkatannya adalah MASUM. Okey, saya akan bacakan. Sesuatu pertandingan hanya dapat dijalankan atau diadakan sekiranya terdapat minimal 6 pasukan dari pasukan yang berlainan yang mengambil bahagian. Sistem pertandingan ini dijalankan secara liga atau kalah mati. Manakala bagi acara individu, pertandingan yang sesuai dijalankan sekiranya terdapat minimal 6 pasukan berlainan atau mengikut peraturan sukan yang berkenaan. Dan jika ada penarikan diri setelah majlis undian rasmi, pertandingan tetap akan dijalankan walaupun penyertaan di bawah minimal 6 pasukan. Itu pun mengikut ketetapan Jawatankuasa Taktikal Pertandingan MASUM. Maksudnya di sini sesuatu acara sukan boleh kita on kan, boleh kita teruskan pertandingan dengan kena ada minimal 6 pasukan, barulah kita boleh on acara sukan tu. Seterusnya adalah sistem liga cara dua kumpulan. Sebenarnya sistem liga ni ada banyak cara dan hari ini saya memilih untuk menerangkan sistem liga cara dua kumpulan. Pusingan awal sekiranya 6 pasukan atau lebih yang mengambil bahagian, pasukan ini akan dibahagikan pada dua kumpulan besar, kumpulan A dan B, dan dia dijalankan secara liga dengan format 3-3. Macam mana susun atur pasukan ini? Johan tahun lepas akan berada di dalam kedudukan A1, Naib Johan berada di dalam kedudukan B1, tempat ketiga dan keempat akan diundi untuk berada di kedudukan sama ada A2 ataupun B2. Sekiranya berlaku penarikan diri sebelum jadual rasmi, mana-mana kumpulan dengan hanya 2 pasukan sahaja yang mengambil bahagian dalam pasukan berkenaan, maka pasukan terakhir dalam kumpulan lagi satu akan secara automatik dipindahkan ke dalam kumpulan yang kurang. Mungkin lepas ini akan nampak saya akan bagi gambar rajah sistem liga, mungkin akan lebih memahami. Okey, inilah sistem liga. Okey, kalau yang seperti saya maklum sebentar tadi, sistem liga untuk 6 pasukan kita akan gunakan liga 2 kumpulan dengan format 3-3.
Untuk 9 pasukan kita guna Liga 3 Kekumpulan dengan format 3-3-3 dan seterusnya. Sampai 20 pasukan pun boleh kita guna untuk sistem Liga. Boleh tengoklah di sini. Sistem kalah mati. Saya ambil contoh untuk 2 kumpulan yang saya terangkan sebentar tadi, di mana bila kita dah kena pasti dah ada johan dan naik johan kumpulan, macam mana kita nak putuskan ataupun untuk menentukan johan mutlak. Kita gunakan sistem kalah mati. Sebenarnya sistem kalah mati ni kita gunakan di pusingan separuh akhir. Dan macam mana susunan dia, johan kumpulan A akan letakkan di kumpulan X, manakala naik johan kumpulan B akan letakkan di bawah kumpulan X tadi. Okey. Sesungguhnya adalah kelebihan sistem Liga. Saya nak ceritakan sedikitlah sistem Liga ni. Antara kelebihan dia adalah tiap-tiap pasukan berpeluang untuk bermain lebih daripada sekali, 2 kali atau lebih. Kalau dia pasukan tu kuat, memang dia akan boleh pergi menang dan seterusnya sampai ke separuh akhir, sampai ke akhir. Kalau yang dah kalah tu sekali main, kalah mati, terus keluar lah, tak ada nasib dia cuba tahun depan lagi gitulah. Kedua adalah memberi peluang kepada pasukan-pasukan untuk membuat penilaian tentang pemain pasukan sendiri. Dia boleh tengok pasukan lawan dan dia tahu kelemahan-kelemahan pasukan lawan. Sambil-sambil dia tunggu nak turn game dia boleh tengok, dia buat pemantauan, dia boleh catat untuk strategi perlawanan yang seterusnya. Okey, ketiga adalah memberi latihan pertandingan kepada pemain-pemain. Ini yang saya maklum sebentar tadi, sekiranya pasukan tu tidak mempunyai nasib yang baik dan dah kalah, jadi dia tetap teruskan habiskan permainan dalam liga, tetapi just memberi latihan pertandingan kepada pemain-pemain untuk mantapkan skill. Dan kelebihan utama sistem liga adalah menghasilkan juara yang mutlak, yang adil lah. Okey, dan pemain bersungguh-sungguh ni, so kita boleh cari juara yang mutlak. Antara kelemahan sistem liga, satu, memakan masa. Yalah, sebab panjang kan, jadual banyak. Kedua, memerlukan perbelanjaan yang lebih. Ketiga, perlawanan yang banyak tu lah. Jadi banyak benda nak kena tengok, nak kena rancang, nak kena keluarkan perbelanjaan, dan itulah antara kelemahan sistem liga. Namun untuk di penganjuran acara sukan di IPT, kebanyakan kita menggunakan sistem liga. Dan ini saya tunjukkan adalah jadual perlawanan untuk sistem liga 2 kumpulan format 3-4. Saya ambil contoh kejohanan suku badminton wanita senior yang berlangsung di Nusi Malaysia Pahang 2-3 tahun lepas, sebagai contoh. Okey, seterusnya kita masuk kepada jawatan kuasa pelaksana ataupun jawatan kuasa pengelola. Okey, jawatan kuasa pengelola ni orang kata adalah di sinilah gabungan gambling tenaga sumber manusia pelbagai kepakaran kita letak sini. Sebabnya apabila UMK ataupun sesuatu pengajuan dilakukan, semua yang ada di UMK, PTJ yang ada di UMK akan gambling fokus untuk bantu sama-sama jayakan penganjuran. Okey, saya bagi contoh adalah penganjuran Karnival Sukan Masung Fasa 1 2018. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kerana kita berjaya membuat penganjuran Karnival Sukan Masung Fasa 1 2018 dengan jayanya, yang telah berlangsung pada 14 hingga 21 Julai 2018 di UMK Kampus Kota. Alhamdulillah. Okey, ini adalah jawatan kuasa yang terlibat. Okey, yang saya kuningkan adalah jawatan kuasa untuk dari segi penasihat, pengerusi, timbalan pengerusi 1, timbalan pengerusi 2, setiausaha dan sekretariat induk. Okey, dan yang saya tidak kuningkan 7 hingga 21 adalah jawatan kuasa yang terlibat.
jawatankuasa pentadbiran kewangan, jawatankuasa akreditasi, jawatankuasa ICT, jawatankuasa hadiah dan cermata, jawatankuasa perubatan, jawatankuasa sukarelawan, jawatankuasa media, jawatankuasa publicity, jawatankuasa penginapan, jawatankuasa keselamatan, jawatankuasa logistik dan tugas-tugas khas, jawatankuasa sambutan dan protokol, jawatankuasa perasmian dan pembukaan dan persembahan, jawatankuasa jamuan dan persegaran, dan jawatankuasa pengangkutan. Jadi kesimpulan saya boleh maklum di sini, bila UMK menganjurkan masum, semua PTJ masum sama-sama gabungan tenaga turun membantu untuk jayakan penganjuran masum, dan ini adalah contoh. Boleh tengok di sini penasihat adalah pengurusan tertinggi kita, Datuk Naib Chancellor, dan pengerusi adalah bahagian TNC HEPA, memandangkan pusat sukan ada di bawah naungan pejabat TNC HEPA. Dan setiausaha adalah daripada pusat sukan sendiri, sekretariat induk pun daripada pusat sukan sendiri. Ini juga saya kongsikan sebagai contoh jabatan sekuasa pentadbiran. Boleh tengoklah ICT melibatkan daripada pusat, daripada CCI, daripada pusat kurikulum, daripada pusat perubat, pusat kesihatan universiti, daripada korporat, pusat korporat, daripada library, daripada bahagian keselamatan, daripada 3 PI, daripada lagi HGP sendiri. Okey, ini adalah antara rakan-rakan kita yang membantu kita menjayakan Karnival Sukan Masum 2018. Terima kasih saya ucap kepada rakan-rakan. Okey, seterusnya masuk kepada penganjuran sukan. Okey. Okey, suka saya ingin berkongsi dengan semua. Okey, penganjuran sukan di UMK. Pernah tengok tak logo Krisma? Okey, apa itu Krisma? Krisma adalah Karnival Sukan Mahasiswa ataupun ringkasan dia Krisma. Krisma ni kita adalah salah satu branding untuk pusat sukan. Sebelum ni Krisma, okey, kejap. Okey. Krisma, saya sebelum ni Krisma kita jalankan Krisma setahun, kita akan adakan Krisma 3 kali dalam 1 tahun ataupun 3 fasa. Satu fasa dianjurkan di UMK Kampus Jeli, fasa kedua di UMK Bacok, dan fasa ketiga kita ataupun fasa penutup kita adakan di UMK Kampus Kota. Karnival Sukan Mahasiswa adalah sukan yang kita organiskan untuk ataupun khusus kepada pelajar ataupun interfakulti. Okey, ini saya kongsikan sedikit laporan mengenai Krisma yang telah kita jalankan. Saya ambil contoh tahun 2019. Kenapa? Kerana tahun 2020 kita tak sempat nak jalankan akibatnya pandemik COVID-19. Okey. Setiap kali kita mengajukan Krisma, kita akan melibatkan penyertaan daripada pelajar. Kita sebenarnya menggalakkan lebih ramai penyertaan pelajar untuk Karnival Sukan Mahasiswa. Ialah sebabnya penganjuran sukan Krisma ni memang kita open untuk peringkat interfakulti. Jadi untuk yang kita telah anjurkan fasa 1 2019 tahun ni, seramai 218 orang atlet telah terlibat, di mana seimbang lelaki dan wanita, pelajar lelaki dan pelajar wanita seimbang menyertai. Objektifnya adalah untuk sebagai platform pemilihan atlet untuk mewakili UMK ke Kejohanan Olahraga Masum dan serta menjalinkan hubungan di antara pelajar UMK di ketiga-tiga kampus seperti yang penerangan pada Cik Wan tadi. Sukan ni sebagai kita tempat medium ukhuwah untuk kita berjumpa dengan kawan-kawan. Sebelum ni kita tak kenal pun, tapi sukan sebagai medium perpaduan antara pelajar. Okey.
Okey, ini adalah pecahan dia. Semua fakulti yang terlibat, ada 8 fakulti di UMK yang terlibat dan ini adalah pecahan-pecahan dia. Terima kasih kepada pengurusan fakulti kerana memberi sokongan kepada atlet-atlet untuk menyertai Kurisma, dan insya-Allah perancangan pada tahun 2021 sekiranya COVID berakhir, kita akan adakan semula Kurisma ni nanti. Ini adalah contoh kedudukan yang diperolehi oleh fakulti untuk Kurisma. Boleh tengoklah untuk Johan dapat 10 mata, naik Johan 7 mata dan ketiga 5 mata. Okay, seterusnya masuk kepada penyertaan UMK di pentas arena sukan Universiti Awam. Okey. Boleh saya rumuskan untuk pelajar UMK menyertai kejohanan sukan di bawah ataupun kelolaan MASUM. Selalunya MASUM ni, kejohanan karnival sukan MASUM diadakan setiap tahun. Cuma yang beza, MASUM akan berkolaborasi dengan pusat sukan Universiti Awam yang dipilih secara giliran. Okey, macam yang saya cerita tadi, 2018 UMK jadi tuan rumah. Dan untuk tahun depan pusat sukan lain pun akan menjadi tuan rumah mengikut giliran. Seterusnya adalah SUKIP. SUKIP adalah Sukan Institusi Pengajian Tinggi. SUKIP adalah merupakan sukan yang dianjurkan setiap 2 tahun sekali. Untuk makluman semua, pelibatan UMK setakat ini baru 4 kali penyertaan ke SUKIP, memandangkan ia adakan 2 tahun sekali. Dan secara purata untuk MASUM dan SUKIP, kontingen UMK kita menghantar dalam 6 ataupun 7 pasukan setiap kali untuk menyertai ke kejohanan MASUM ataupun SUKIP. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada sukan sukum. Okey, sukan sukum ni khusus kepada sukan staff. Sukum ataupun namanya kejohanan sukan staff antara Universiti Awam. Dahulunya sukum ini dilakukan setiap tahun. Namun kebelakang ini telah dicadangkan dan dipersetujui untuk sukum dijalankan 2 tahun sekali. Dan last penlibatan UMK di sukum adalah di Universiti Malaysia Pahang, di mana kita berjaya dapat 1 emas untuk memanah, 2 perak untuk badminton dan petong, dan 6 gangsa untuk acara petong, pingpong, bola padang. Dan untuk makluman juga, Cik Wan Khairul pun adalah salah seorang atlet yang menyumbangkan pingat perak dalam acara badminton untuk UMK. Sebut je tak? Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Jadi saya kembalikan semula kepada Cik Wan untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Yohanis di atas perkongsian berkenaan dengan 4 perkara, iaitu berkenaan dengan sistem pertandingan, untuk jawatan kuasa, dan juga 2 perkara lain yang telah boleh bincangkan, iaitu penganjuran sukan dan juga penyertaan sukan. Okey. Okey, saya rasa di peringkat kami buat masa ni, orang kata apa, dah kita share banyak perkara dalam sepanjang tempoh lebih kurang sejam lebih ni. Jadi saya mohonlah sahabat-sahabat yang ada ni, mungkin ada yang berpengalaman daripada kami di sini yang boleh share lah ataupun bagi pandangan berkenaan dengan pengurusan acara sukan ni, ataupun boleh orang kata bagi beberapa cadangan mungkin dalam keadaan situasi pandemik ni, jenis-jenis pengurusan acara sukan yang mungkin boleh kita anjurkan selepas ni. Ya, saya buka ruang lah kepada sahabat-sahabat semua yang ada ni untuk orang kata apa, sharing, bagi minta pendapat dan juga
pandangan lah kalau boleh bantu untuk kita, orang kata dari segi pengusaha sukan ni lebih terutama sekali di UMK ni lebih cemerlang lah dan very outstanding dan sangat efektif. Yalah, kalau saya sebut sini ramai juga ni, alhamdulillah lah, lebih kurang tadi ada dekat dalam 70 lebih juga. Mungkin ada di sahabat-sahabat yang mungkin ada, kita buka ruang lah ni. Bermula daripada peringkat awal penerangan saya sehinggalah yang tadilah yang baru Puan Yohanis ceritakan. Ada tak? Semua senyap ni, risau saya ni. Okeylah, mungkin kita boleh tunggu sampai lebih kurang dalam 5 minit lah untuk saya boleh share dengan sahabat-sahabat yang ada tengah online sekarang ni untuk bagi pandangan pendapat. Dia sukan ni dia global, dia tidak terlalu spesifik, dia global sebab semua orang terlibat dalam sukan. Sama ada sukan tu sama ada berbentuk kompetitif ataupun tidak kompetitif. Itu jelas. Sebab benda ni kadang orang tak tahu ni kategori sukan apa sebenarnya dia buat. Ada berkata segi pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya benda ni simple je sebab kita nak kategorikan secara spesifik tu dia memang dah ada. Dia memang dah ada, cumanya sama ada kita perasan tak kita ni dalam kategori mana. Tapi tadi berdasarkan penerangan itu yang saya dapat bagi share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. So saya buka kepada pandangan ataupun soalan lah, kalau ada boleh type lah, kalau tak nak cerita boleh type, tak apa. Mana yang boleh saya jawab, mana yang tak boleh tu nanti kita cuba bincang lah apa kaedah yang sesuai untuk kita membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kalau tak saya nak rumus lah. Okey, mungkin ada 2-3 minit lagi. Alhamdulillah saya rasa ni, tapi itulah kalau ada 1-2 soalan tu kira bagus juga, maknanya ada interaksi lah antara kita. Sukan ni dia bukan setakat sukan saja, kat sini pun kena berinteraksi juga. Okey, saya rasa alhamdulillah lah sebab saya tengok semua dah kata apa, mungkin faham. Dan mungkin kalau sekarang sekiranya orang kata segan untuk bertanya secara direct dalam siaran ini, boleh PM saya ataupun PM Puan Yohanis lah sekiranya ada berlaku, sekiranya ada sebarang pandangan, pertanyaan ataupun cadangan untuk penambahbaikan berkenaan dengan aspek pengurusan acara. Tak kisah di sini tetapi di mana-mana saja. Assalamualaikum je kan? Waalaikumsalam. Amir Pusat Islam. Ya. Tanya saya ke tanya Puan Yohanis ni? Jangan cakap tak apa. Apa ni, ada tak inisiatif daripada pusat sukan macam kita lah. Kita tak expert mana-mana sukan, maksudnya berminat tu ada. Ada tak maksudnya satu inisiatif daripada pusat sukan buat satu team ke ataupun satu untuk coaching lah, umpama begitulah. Contohnya kata-kata kalau di sekarang ada Astaka ada squash contohnya. Squash ni orang kata orang marhai ni tak mana sangat. Maksudnya nak beli raket dia pun mahal dah. Kalau badminton tu okeylah, main tepi padai pun jalan. Cuma ada tak cara yang terbaik ataupun ada inisiatif lah daripada pusat sukan untuk tarik minat dan juga macam staff kita yang kata nak belajar dan sebagainya. Ada coach dan sebagainya. Terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz Amir. Saya rasa perkara ni sebenarnya memang kita dah ada. Kita pernah juga mengusulkan untuk menganjurkan klinik-klinik kepada staff. Sebelum ni kita dah buat pun, bukan di squash tapi kita buat juga untuk memanah. Tak silap saya memang kita ada pernah buat, tetapi penglibatan dia tu mungkin tidak ramai. Mungkin insya-Allah lepas ni atas cadangan ataupun makluman daripada ustaz sendiri itu mungkin kita akan kembangkan bukan setakat memanah sajalah. Maknanya kita akan buka ruang kepada sukan-sukan lain pada masa akan datang. Ustaz Amin Okey, terima kasih Ustaz Amir. Soalan lain kalau ada.
Mungkin insyaAllah lah kita akan kembang kepada sukan-sukan lain lah, sebab memang sebelum ni pun ada, kalau tak silap saya, kalau squash sendiri pun memang kita dah ada email kan kepada semua staf untuk penggunaan squash tu sendiri, dan bila ada penglibatan barulah kita akan buka kepada orang kata apa untuk klinikal secara asas berkenaan dengan sukan-sukan yang berkenaan. Nah, Cik Wan, di ruangan komen tu ada soalan. Soalan, di ruang komen tu ada soalan. Mana soalan dia? Dalam masa pandemik, bolehkah dicakap ada sukan berupa permainan seperti chess ataupun dam raja atau jenis permainan yang tidak masuk dalam kategori sukan? Oh, okey. Buat masa ni kita, siapa yang tanya tu? Puan Fatin Puan Fatin, terima kasih atas soalan tu. Saya rasa chess tu adalah sukan. Chess tu adalah satu kategori sukan lah. Cuma dia sukan duduk di meja, dia macam carom juga. Okey, ataupun haji. Haji ni lebih kurang lah, dia satu kategori dalam chess tu. Dia kata permainan ni tidak termasuk dalam kategori sukan. Jenis ni memang masuk dalam kategori sukan. Dan buat masa ni, mungkinlah kita boleh cadangkan untuk chess ni, tapi kita terikat dengan SOP berkenaan dengan pandemik ni. Bagi saya setakat ni, kalau kita tengok dalam keadaan zon seperti yang kita maklum, kita ada zon merah, zon kuning dengan zon hijau. Jadi alhamdulillah lah UMK ni masih lagi orang kata terkawal, dan kita boleh laksanakan sukan-sukan yang seperti Puan Fatin nyatakan. Jadi mungkin kita akan terikat dengan SOP. InsyaAllah mungkin kita cadangan ni mungkin kita boleh usulkan untuk kita bincang di peringkat pusat sukan nanti untuk kita anjurkan. Ada untuk sukan chess dengan haji ni lah. Haji ni jarang lah, tapi biasanya kalau di peringkat universiti ni dia tak panggil haji dia panggil chess. Itu yang lebih sesuai. Okey, dan kita seperti yang saya mention tadi, kita terikat dengan SOP, tapi benda tu sekarang ni berdasarkan SOP dia bukan tidak boleh. Cuma dia kita kena perlu ikut SOP. Mungkin lepas ni pihak pusat sukan akan usulkan, akan cuba ikhtiar untuk adakan sukan seperti ini, sebab dia bukan melibatkan sukan berpasukan ataupun body contact. Dia lebih bersifat sukan daripada individu. Maknanya dia tidak ada, macam sukan seperti chess ni dia tidak ada sentuhan. Cumanya mungkin kalau nak main chess ni mungkin jarak dia tu dia mungkin kena tengok balik lah. Bukan setakat jarak 1 meter lah, sebab chess kan dia dekat. Mungkin kita boleh gunakan kaedah lain. Terima kasih Puan Fatin. Okey, boleh online ni, tak ada masalah. Mungkin lepas ni akan di-initiate lah dalam secara online. Sebab kalau chess ni dalam kita punya kita punya telefon pun boleh kita download ni dalam Play Store kan. Tapi mungkin untuk ukhuwah di kalangan sesama staff, saya rasa itu adalah satu cadangan yang baik. Okey, untuk kita bentuk. Dia tidak ada masalah, boleh buat secara online. Mungkin kita kena study sikit lah dari macam mana dari segi pengurusan acara sukan tu untuk kita buat dalam keadaan bentuk online. Seperti yang sekarang ni macam mana pelaksanaan sukan e-sport lah, di mana PUBG, Dota, macam mana dia orang implement di peringkat online tu sendiri. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Cik Wan. Yo. Soal lagi soalan. Tanya. Tak apa. Ni nak tanya dari segi saat ni Cik Wan sebut pasal yang e-game kan. Kalau kita lah sebagai orang normal, kita orang biasa ni lah. Cik Wan Cik Wan dan tim ni orang suka tahulah. Bukan semata-mata kata kalau kita orang normal biasa ni kak, kalau suka kak, mesti kena peluk, kena unggah, gemari dan sebagainya. Sekarang ni timbul apabila pandemik, timbul yang e-game kan. Yang apa? E-game? Daripada Cik Wan sendiri lah. Daripada pandangan Cik Wan sendiri dari sudut pro and con lah untuk e-game ni. E-game segi kata menjurus betul-betul yang orang kata nak suka nak sihat. Dari kata pandemik kita pasal main konsep e-game dan sebagainya. Faham pandangan Cik Wan bagaimana? Okey, untuk e-games lah, mana e-sport lah. Okey, e-game ni sebenarnya pelaksanaan dia bukan disebabkan pandemik COVID. Sebenarnya dia merupakan salah satu sukan baru yang diperkenalkan di peringkat Kementerian Belia dan Sukan.
Jadi kebetulan dia sukan tu adalah sukan yang berbentuk online. Jadi kebetulan juga kita pun menghadapi wabak pandemik COVID. Jadi dia macam selari synchronize untuk dari segi pelaksanaan dia. Itu yang menyebabkan games ni dia sesuai untuk dilaksanakan di peringkat dalam keadaan zaman COVID. Itulah kalau dari segi pandangan saya lah. Sebab dia tidak masalah, sebab pelaksanaan dia sebenarnya pada tahun, tak silap saya, pada tahun 2018 lagi benda ni. E-sport ni diperkenalkan sebagai salah satu sebab untuk menarik belia-belia ataupun setanding dengan dia untuk setanding di peringkat yang international. Sebab e-sport ni sebab untuk semua orang dah ada gadget, jadi kewujudan daripada e-sport ni adalah bermula daripada situlah, penggunaan gadget tu sendiri. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz tutup dah soalan ni. Buat lagi. Okay, next. Okay, kalau ada lagi mungkin saya boleh buka pada satu soalan sebelum saya rumuskan kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Kalau ada. Assalamualaikum Cik Ewe dan Puan Yohanis. Ya. Salam. Saya Nur Hidayah. Ya. Boleh ke Ya, nak boleh ke Cik Ewe sharekan kepada kita cabang-cabang kerjaya yang kalau pelajar kita ceburi dalam bidang sukan, untuk karier path dia apa yang dia boleh terokai? Cabang kerjaya. Okey, cabang kerjaya. Sukan ni dia terbuka. Tak semestinya kalau kita ada orang kata kelayakan dalam bidang sukan pun mungkin kita bekerja. Mungkin kita pun bekerja di bidang lain pun. Okey, melalui sukan ni antara cabang-cabang kerjaya yang diperolehi oleh contohnya boleh bila dia terlibat dalam sukan secara serius, biasanya melibatkan mereka-mereka yang memang berkelayakan ataupun bekas pemain, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Itu lebih membuka ruang kepada mereka, iaitu melalui di peringkat nasional sekarang, di peringkat MSN telah menganjurkan beberapa siri khusus kejurulatihan. Maknanya sukan ni adalah salah satu bidang profesional selain daripada mereka bermain. Contohnya apa-apa sukan saja, maknanya pemain-pemain ni boleh ataupun pelajar kita yang memang berkelayakan untuk menjadi jurulatih ni, pihak MSN dengan kerjasama dengan pihak universiti juga dia akan menyediakan peluang-peluang iaitu untuk melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Yang pertama dia ada sport sains 1, sport sains 2, sport sains 3. Lepas tu dia ada sport spesifik untuk melayakkan mereka ni bekerja sebagai jurulatih spesifik 1, spesifik 2 dan juga spesifik 3. Ini di bawah sijil Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan, SPKK nama dia. Jadi peluang kerjaya untuk mereka ni adalah sangat luas untuk ke arah bidang sukan. Biasanya dia akan melibatkan jadi jurulatih ataupun pembantu jurulatih dalam apa cara sukan. Itu antara salah satu cabang lah yang pelajar kita ataupun atlet-atlet kita yang boleh kita salurkan untuk sebagai career path dia orang. Itu adalah salah satu. Sebab kadang-kadang dia sukan ni global, dia pelbagai. Ada yang tak boleh bersukan tetapi dari segi teorikal, dari segi pengurusan dia adalah baik. Dan dia pun boleh juga orang kata boleh menjadi sebagai pengurusan sukan. Kalau kita tengok badan-badan persatuan sukan sekarang ni, kebanyakan mereka dari segi jawatan-jawatan yang mereka tu adalah kebanyakannya bukan daripada ahli sukan, tapi dia orang ni tahu bagaimana nak menguruskan sukan berdasarkan kelayakan dan juga kursus-kursus yang dihari untuk mereka melaksanakan tugasan sebagai pengurus ataupun jurulatih sukan di tempat yang berkenaan. Itu je lah. Itu antara salah satulah yang boleh saya share kan. Sebab ramai dah kita punya student-student ni di peringkat universiti, di peringkat kita pun sebenarnya kita boleh juga cadangkan untuk mereka ni yang pernah orang kata memberi bingat. Biasanya mereka-mereka yang memberi bingat ni lebih berpotensi untuk menjadi jurulatih. Maknanya kalau di peringkat universiti sebelum ni pun memang kita ada hantar
kita ada hantar mereka untuk ke kursus-kursus kejurulatihan di peringkat masum dan juga kursus kuliah di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi yang dianjurkan. Saya rasa ada di peringkat UMK ni bermula pada, tak silap saya, pada era 2014, 2015, 16 dan 17 memang kita ada hantar pelajar sebab kebanyakannya atlet-atlet di UMK ni adalah bekas-bekas pemain negeri dan juga pemain negara. Contohnya adalah taekwondo. Taekwondo kita ada, lepas tu kita ada, kalau tak silap saya, silat sebelum ni, silat pun banyak yang kita boleh menyumbang pingat. Lepas tu adalah beberapa acara sukan lain yang berpotensi untuk kita hantar kepada pelajar-pelajar kita. Dan juga ada pun pernah yang memohon kalau tak silap saya taekwondo dia panggil dari peringkat, bukan taekwondo, dipanggil satu sukan tu dia dapat scholarship daripada Kementerian Pendidikan Tinggi tapi hanya layak untuk di peringkat. Tapi itu adalah salah satu peluang lah orang kata apa untuk atlet-atlet kita untuk terus maju dalam sukan ini sendiri. Okey, saya rasa ada lagi soalan-soalan yang boleh kita share pada pagi ini. Dalam konteks UMK memang salah satu bahagian bila kita nak join untuk pengambilan hari itu pun memang kita akan tengok lah dari segi talent pool dia tu, orang kata apa, talent pool tu untuk kita kena pasti bakat-bakat bagi menaikkan imej sukan UMK khususnya, dan juga membantu beliau untuk mencapai tahap yang lebih tinggi sama ada di peringkat nasional, di peringkat kementerian. Sebab ada juga yang dicalonkan untuk menyertai kejohanan AUG game, Asian University Game dan juga World Uniside Game, World Game University. Ini antara platform-platform yang terbaik lah untuk pelajar-pelajar kita. So ada apa-apa lagi? Okey, saya rasa takat tu je untuk kita perkongsian kita pada pagi ini. Cumanya saya di kesempatan ini saya akan rumuskanlah berkenaan dengan tajuk kita iaitu pengurusan acara sukan ni. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahawa sukan ni dia multifunction lah. Sukan ni multifunction dan dia banyak benefit kepada kita semua. Dan mengikut level masing-masing. Kalau kita kurang sihat pun dia ada exercise yang perlu kita buat bagi membantu untuk pergerakan kita. Jadi secara ringkasnya lah berkenaan dengan pengurusan sukan acara ni. Pengurusan acara mempunyai peranan orang kata yang penting bagi mereka yang terlibat. Dia panggil dalam pengelolaan acara sosial yang istimewa dalam kehidupan seharian. Okey, dia yang berbeza dengan aktiviti orang kata apa? Aktiviti harian di semua peringkat. Ia banyak melibatkan pengurusan sumber manusia, prasarana, jabatan-jabatan, agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pihak swasta, badan sukarela, NGO dan lain-lain agensi. Kalau kita di peringkat universiti lah, gabungan di peringkat universiti masing-masing. Kejayaan pengurusan acara tidak akan berjaya tanpa perancangan yang rapi, iaitu mengambil sekecil-kecil perkara, maknanya sekecil-kecil perkara tidak akan berjaya tanpa perancangan yang rapi yang mengambil kira sekecil-kecil perkara sebelum, semasa dan selepas sesuatu acara itu dijalankan. Pengurusan acara melibatkan keseluruhan masyarakat setempat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan acara tersebut. Itu kita dapat rumuskan dari segi pengurusan acara sukan ataupun pengelolaan sukan. Di setengah orang dipanggil pengurusan acara sukan, setengah tu dipanggil pengelolaan acara. Saya mula balik dari segi secara ringkasnya adalah pengurusan acara mempunyai peranan yang penting bagi mereka yang terlibat pengelolaan acara sosial yang istimewa dalam kehidupan seharian, yang berbeza dengan aktiviti harian biasa di semua peringkat. Ia banyak melibatkan pengurusan sumber manusia, prasarana, jabatan-jabatan, agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, swasta, badan NGO dan juga lain-lain agensi yang berkaitan. Kejayaan pengurusan acara tidak akan berjaya tanpa perancangan yang rapi
yang mengambil kira sekecil-kecil perkara sebelum, semasa dan selepas sesuatu acara itu dijalankan. Pengurusan acara melibatkan keseluruhan masyarakat setempat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan acara. Itu saya dapat ringkaskan sikit lah berkenaan dengan tajuk sesi perkongsian kita pada hari ini, iaitu pengurusan acara sukan. Jadi saya rasa di peringkat kami setakat itu saja untuk perkongsian pada pagi ini. Jadi saya, Orang Ahmad Khairul dan Najib bersama dengan Puan Yohanis, saya pihak kami mohon maaf lah sekiranya ada tersalah terkurang ke semasa kami membuat sesi sesi perkongsian pada pagi ini. Dan mungkin lepas ni kalau ada pertanyaan ataupun perkara-perkara yang boleh diajukan, boleh PM kami lah. Jadi saya mohon maaf lah pada diri saya, mungkin saya siap pada Yohanis untuk dia wish sikit. Okey, sebelum kita akhiri kita punya perkongsian pagi kita pada pagi ini. Terima kasih Cik Wan, nampaknya kita pun dah di penghujung sesi perkongsian. Terima kasih saya ucap kepada semua rakan-rakan yang setia bersama daripada pukul 10 hingga ke sekarang. Terima kasih. Harap sesi perkongsian hari ini memberi manfaat walaupun tak banyak tapi sikit. Harap bermanfaat lah untuk kita semua. Sebarang pertanyaan ataupun tak faham apa boleh je rujuk kepada pusat sukan. Dan saya memang alu-alukan semua rakan-rakan UMK yang berminat bermain sukan, sila-silalah datang ke pusat sukan, sebab kita di pusat sukan kita pun ada perkhidmatan staf pusat sukan yang boleh memberi coaching kepada rakan-rakan untuk bermain memanah, acara memanah, squash, badminton, Cik Wan sendiri boleh coaching tuan-tuan. Okey, akhir kata daripada saya, jaga diri, patuh SOP dan semoga kita ni diberi perlindungan daripada pandemik wabak COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Puan Yohanis. Jadi bagi mengakhiri sesi perkongsian kita pada pagi ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ada yang sharing bersama kami pada pagi ini. Terima kasih juga kepada pihak bahagian sumber manusia pejabat nafta yang menganjurkan program Supama ini. InsyaAllah perkongsian ini kita dapat manfaatkan untuk kita semua. Bukan kata untuk saya saja ataupun Puan saja, tapi untuk kita semua. Jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang insyaAllah. Jadi saya mengharapkan semua keselamatan untuk sahabat-sahabat yang berada dekat dalam sesi online ini. Semua dalam keadaan selamat dan kita bebas daripada pandemik COVID, dan juga kita sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak pengurusi, khususnya peringkat KKM amnya. Jadi sebelum kita sudahi dengan sesi perkongsian ini, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Qas. Okey, terima kasih insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Wan Ahmad Khairul dan Puan Yohanis atas sesi perkongsian pada hari ini. Banyak lagi sesi khusus secara online dan perkongsian, dan kita ada khusus penilaian diri yang akan dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Terima kasih. Sehingga jumpa lain kali. Okey, terima kasih pihak Rustia sekali Tuan Cik Afendi dengan Syafiq sekali. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Okey. Bismillah. Dismiss. Tutup hang up. Okey.